Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat sekali lagi kita bersama-sama untuk meneruskan siri Tadabbur Wahyu Faham Al-Baqarah ke-15. Insya-Allah kita akan lihat uh, sedikit ayat yang lepas ya, yang telah kita lihat, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat ke-15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang mengejek mereka. Allah mengejek mereka. Bihim. Him mereka. Bi kita tak terjemah. Maknanya dengan. Wa yamudduhum, dan Allah membiarkan mereka. Fi tughyanihim, di dalam kejahatan mereka, ya'mahun, bergelumang. Kemudian pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-16. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Merekalah ni kita dah jumpa sebelum ni. Merekalah ni untuk ramai lah. Ulaika alladzina juga yang untuk ramai lah. Merekalah orang-orang yang. Alladzina ishtarau. Ini perkataan awal dia, ishtarau. Kemudian bila dia nak sambung, dia tak sebut alif tu, dia tak sebut dia tak sebut ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda. Yang ni boleh belajar yang ni ada dalam tajwid. Jadi saya tak sentuh sangatlah. Sebab kita bukan nak belajar tajwid, kita nak belajar faham maksud dia. Ulaika alladzina ishtarau. Waw ni menunjukkan kepada ramai. Jadi syara, syariya, yashtari, ishtara. Ini root dia ialah sya, shin, ra dengan alif maksurah. Alif maksurah. Iaitu root dia. Perkataan ishtarau ni, dia adalah perkataan yang unik kerana perkataan tu dia berlawanan. Maksud dia tu berlawanan dalam satu perkataan. Iaitu maksud dia ialah membeli dan menjual. Boleh belaka. Tapi kalau kita tengok pun, kalau menggunakan sistem barter, tukar barang, membeli dengan menjual ni pun lebih kurang je sebenarnya. Jadi bahasa Arab, beli dengan jual tu sama, tengok pada keadaan. Keadaan membeli dengan menjual ni dia nampak jelas bila kita guna duit beli barang. Orang yang bagi duit tu kita panggil membeli, orang yang ada barang tu dia menjual. Tapi kalau sama kambing dengan ayam, beras dengan ayam, mana beli mana jual lebih kurang. Jadi orang Arab dia menggunakan satu perkataan dua makna. Ishtarau, membeli dengan menjual. Tetapi di sini makna dia membeli. Tengok pada kesesuaian. Ulaika alladzina ishtarau. Merekalah orang-orang yang membeli ad-dalalata. Dalalata, kesesatan maknanya. Sebenarnya perkataan ni nampak je kuning, kita macam kurang dengar, tetapi kita biasa dengar dalalah. Sebab kita baca Fatihah, waladhdallin. Waladhdallin, dhalin, orang yang sesat. Dalalata ialah kesesatan. Dia kata nama. Jadi waladhdallin bukan orang yang sesat. Ad-dalalata, kesesatan. Mereka lah orang-orang yang membeli kesesatan bil huda, dengan bi maknanya dengan, al huda saya birukan di sini sebabnya ialah huda ni petunjuk. Kita sebut tiap-tiap hari hidayah. Tu asal dia huda.
Dan kita kata juga dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu maknanya hidayahkan. Yang ni huda petunjuk, ihdi tunjukkanlah. Macam tu. Dia perbuatan yang berbentuk suruh. Yang ni dia huda, maksud dia petunjuk. Mereka lah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ni siapa dia ni? Inilah masih Allah Subhanahu Wa Taala terangkan orang munafik. Iaitu orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Sudah tentulah di sini membeli kesesatan dengan petunjuk ni macam mana? Tak. Memanglah Al-Quran salah satu daripada kaedah faham Al-Quran ialah Al-Quran tidak boleh difahami selama-lamanya literal. Maknanya kita faham secara direct dan terus, langsung. Tak boleh. Ada tempat dia langsung, ada tempat dia berlapik. Dia bercakap berkias. Di sini dia mengumpamakan orang tu ada satu barang, iaitu barang dia, nama dia petunjuk. Seolah-olahnya dia ada satu barang, nama dia petunjuk. Dia tak nak petunjuk tu. Dia pun jual petunjuk tu sebab apa? Dia nak kesesatan. Dalalah. Iaitu orang yang duduk dalam persekitaran yang baik, dalam keadaan yang betul dah. Tapi tak nak. Dia pergi cari benda salah. Tu perumpamaan lah. Banyak je orang macam tu. Dia tak nak benda betul. Cari juga benda yang tak betul. Kan? Jadi antaranya pada zaman Nabi SAW, orang munafik lah. Dan sifat orang munafik itu akan ada kekal lah sampai akhir zaman lah. Orang munafik dia duduk berdepan dengan Rasulullah SAW, duduk dalam masyarakat yang dah menerima kebenaran dan dia pun dah mengaku jadi orang Islam, tapi dia tak nak. Dia nak kekufuran juga. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata bil huda ni dengan petunjuk. Fama rabihat. Fama di sini fa maka. Kita jumpa banyak kali dan saya akan ulang. Fama dan tidaklah, maka tidaklah. Ma di sini adalah maksud dia tidaklah. Ada ma dalam bahasa Arab ada beberapa maksud, kita kena sesuaikanlah. Ada maksud tidak, ada maksud yang ataupun maksud apa. Fama rabihat, maka tidaklah rabihat. Memang kita tak biasa dengar perkataan rabihat, iaitu untung makna dia. Maka tidaklah untung. Tijaratuhum, perniagaan hum, mereka. Okey. Rabihat ni sebenarnya perkataan dia rabiha. Tetapi disebabkan dia nak kata untung tu, untung tijarah. Tijaratuhum. Tijarah ni dia ada tak kat belakang. Sepatutnya tak yang tertutup, tak marbutah. Tapi dia bersambung, dia buka untuk sambung. Jadi perkataan tijarah ni feminin. Dia adalah perempuan dalam bahasa Arab. Perkataan tu perempuan. Perkataan dibahagikan perempuan dengan lelaki dalam bahasa Arab. Jadi bila perkataan yang nak diberitahu tu adalah perempuan, maka perbuatan dia pun mesti perempuan. Tu yang dia tambah tak yang di belakang ni dia bukan asal perkataan, dia tambahan saja. Fama rabihat, dan tidaklah untung. Kalau subjek yang nak dicerita tu untung tu lelaki, dia akan buang tak ni. Fama rabiha. Ar-rajulu ke seorang lelaki. Fama rabihat tijaratuhum, dan tidaklah untung perniagaan mereka. Hum ni dah lancar dah insya-Allah. Tijaratuhum. Tengok bila baris di depan tu jadi hum. Tidaklah untung perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin. Dan wa maknanya dan. Wama, dan tidaklah. Lah tu kita kena tambah lah nak sedapkan bahasa Melayu. Wama kanu, dan tidak mereka itu. Kanu maknanya dalam keadaan. Tapi di sini kita tak terjemah juga kana di sini. Asal dia kana. Tapi bila dia ramai jadi kanu.
mereka itu. Waw ni ramai. Wa ma kanu dan tidaklah mereka itu muhtadin. Kana bukan mereka. Kana maknanya sebelum ini. Berkeadaan. Macam tu. Wa ma kanu. Tapi di sini kita terjemah waw ni saja. Dan tidaklah mereka itu muhtadin. Orang yang mendapat hidayah ataupun mendapat hidayah. Mim tu muhtadin. Asalnya huda juga. Perkataan ni asal dia huda. Tapi saya kuningkan sebab mungkin kita kurang jumpa. Nanti kita pelik. Muhtadin tak pernah jumpa ni. Sebenarnya root dia sama dengan huda. Muhtadin. Ni susah sikit nak buat. Tapi kita boleh tengoklah. Ya dengan nun ni bukan asal perkataan. Sebab apa? Sebab dia nak tunjuk ramai. Sebab kan dia bercakap tentang orang ramai. Mendapat hidayah, kena kata ramai juga. Dia pun tambah ya. Asalnya muhtadun. Asal usulnya muhtadun. Tetapi di sini keadaan dia saya tak boleh cerita. Jadi panjang cerita. Ni bila ada kana, dia akan berubah pula belakang dia. Tu jangan ambil irau sangat. Benda susah. Kita nak tengok makna saja. Muhtadin ni asalnya muhtadun. Tetapi kedudukan grammar di sini menyebabkan dia kena tukar waw yang jadi tanda ramai macam ni. Dia tukar jadi ya. Dia tak boleh duduk dalam keadaan waw. Muhtadin. Dia kena jadi ya. Dia tak boleh orang Arab kalau sebut wa ma kanu muhtadun. Memang tak boleh. Dia salah. Jadi muhtadin. Mendapat hidayah. Ya ni tambahan saja. Root dia ialah hidayah juga. Huda juga. Jadi mereka tidaklah untung perniagaan mereka dan tidak mereka mendapat hidayah. Siapa? Orang yang nak cari benda salah, nak cari benda sesat. Benda betul tak suka. Ini nafsu yang pelik jugalah. Ada setengah orang tu memang macam tu. Kalau benda ni dia rasa biasa. Quran, sunnah, biasa. Nak cari benda pelik. Jadi Quran dia tak belajar. Dia pergi cari benda yang tak apa-apa tu. Barulah dia rasa hebat. Jangan buat kerja macam tu. Orang munafik ni, hidayah yang ada depan dia, dia tak nak. Dengan Rasulullah SAW. Dia cari benda lain. Jadi setakat tu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Seperti biasa kita promosi sikit grup Tadabbur Wahyu kita ni kepada kawan-kawan dan kepada sahabat anda kita. Mudah-mudahan mereka berpeluang untuk belajar juga. Saya rasa belajar bahasa Arab Al-Quran ni ke majoriti orang Malaysia ni mampu. Sebab dia sebenarnya senang saja. Cuma satu saja. Disiplin iaitu setiap hari kena tengok. Jadi Tuhan bagi yang termudah untuk kita belajar. Cuma dia menuntut daripada kita disiplin. Kalau disiplin kita pun tak boleh buat juga. Jadi jangan salah kat Tuhan lah. Tuhan telah memberikan kitab yang paling mudah sekali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Aku telah mudahkan Al-Quran ini untuk kamu sebut, untuk kamu baca, untuk kamu ingat, untuk kamu amalkan. Fahal min muddakir, adakah orang yang berfikir? Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.